juga kepada seluruh jemaat yang sedang menyaksikan dari rumah. 在家里看直播的弟兄姐妹们， Saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. 我也相信我们的上帝也祝福大家在家里看直播的弟兄姐妹们。 Haleluya. 哈利路亚！ Pagi hari ini tema khotbah saya adalah diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. 今天早上的题目，我要跟大家分享，就是我们被上帝创造，都是要做上帝的义工。 Siapa yang diciptakan? Yaitu kita. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. 是谁被创造呢？就是我们大家被创造，就是要做上帝的义工。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹们， apakah saudara pernah mendengar kata-kata penyesalan atau keluhan dari seseorang tentang keberadaan dirinya? 是否大家曾经听过有某些人他说他的不满的存在，就是他后悔，他忏悔他的存在呢？ Atau mungkin saudara sendiri pernah menyesali tentang keberadaan diri saudara? 或者连我们自己都后悔过我们现在的存在？ Ada banyak macam penyesalan, ya, 有很 seorang 多 manusia tentang keberadaan dirinya. 有很多的这个后悔或者遗憾，我们的就是某些人的他们的存在。 Ada orang yang menyesali kenapa saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini. 有些人他们后悔，为什么他们出生在这个家庭？ Seandainya saya lahir di sebuah keluarga yang kaya, tentu hidup saya tidak akan menderita seperti saat ini. 哎呀，如果我出生在一个富有的家庭的话，我现在的情况不会像这样的。 Seandainya saya lahir di sebuah keluarga yang terpandang, mungkin semua orang akan menghormati saya. 哎呀，如果我出生在一个尊敬的家庭的话，我现在可能会被人家尊重的。 Ini penyesalan tentang kenapa saya lahir di sebuah keluarga. 这就是某些人他们后悔他们的存在，为什么出生在这些的家庭或者在其他的地方？ Ada juga orang yang menyesali kenapa saya lahir di sebuah bangsa itu menjadi sebuah suku. 有些人他们也是后悔，为什么他们会出生在这个国家或者在这个民族里面？ Kenapa saya ini lahir di Indonesia? 哎呀，为什么我出生在印尼呢？ Kenapa saya ini suku Chinese? Kenapa saya ini suku Batak? 为什么 suku Jawa? 我出生是华人，我是马大人，我是爪哇人呢？ Rasanya lebih terhormat, lebih baik kalau saya itu lahir sebagai orang Eropa atau Amerika. 如果出生在澳洲或者在美国，可能我现在会被尊重。 Mungkin ada yang pernah berpikir demikian. 可能有些人有这样想吗？ Ada juga orang yang menyesali tentang keadaan fisiknya ketika dia dilahirkan. Bagaimana dia diciptakan, keadaan fisiknya dia menyesali. 也有些人他们后悔，为什么他们出生的这个形态是这样的？ Saya ini kok cantiknya ini kurang maksimal. 哎呀，为什么我的美不完全的美呢？ Saya ini kok jeleknya ini kebangetan saya ini. 为什么我丑的那么丑呢？ Ya, jeleknya kebangetan. 太丑了。 Seandainya saya ini seperti bintang film, mungkin banyak orang yang akan suka sama saya. 如果我好像这个明星偶像的话，我可能有很多人会喜欢我。 Ini adalah berbagai macam penyesalan seorang manusia tentang keberadaan dirinya. 这就是有某些人的后悔或者遗憾他的存在。 Saya dahulu juga demikian, Bapak Ibu sekalian. 我以前也是这样的。 Saya dulu juga menyesali kenapa saya ini dilahirkan di sebuah keluarga pendeta. 我以前后悔，为什么我会出生在一个牧师的家庭呢？ Saya protes kepada Tuhan, saya merasa saya tidak suka menjadi anak pendeta. 我就对上帝抗议，为什么我会出生在牧师的家庭？我不要做牧师的孩子。 Saya merasa tidak bebas, tertekan. Rasanya banyak orang yang memperhatikan, menjadi rasanya kehidupan kita ini jadi penilaian orang lain. 我觉得我不自由，我不能自由，我很沮丧，
为什么我会被人家看，就是重点，人家的重点？ Karena saya ini anak pendeta. 因为我是牧师的儿子嘛， Akibatnya saya banyak hidup di dalam kemunafikan. 所以我就活着在一个虚伪的这个生活了。 Saya tidak bisa menerima keberadaan diri saya. 我不能接受我现在的存在。 Saudara-saudara, jika kita menyesali sebuah kesalahan atau perbuatan buruk yang kita lakukan itu baik. 弟兄姐妹们，如果我们遗憾或者后悔我们所做的事，这个是好事的。 Penyesalan terhadap sebuah kesalahan atau keburukan itu baik. 就是我们所错的错误啦，或者什么东西我们所做的，我们后悔，这个是好事。 Misalnya, saya menyesal saya tidak belajar sungguh-sungguh sehingga saya tidak lulus. 比如说，我不好好的读书，结果呢，我不能通过，这个是好事，因为我们忏悔嘛。 Saya menyesal saya sudah berkata-kata sesuatu yang menyakitkan dia. 我后悔我说过一个伤害他的心的话。 Penyesalan seperti ini adalah penyesalan yang baik, penyesalan yang positif. 这样的后悔，这样的忏悔是好的，这个是积极的。 Karena kita menyadari kesalahan dan kekurangan kita dan kita mau berubah dan memperbaikinya di kemudian hari. 因为我们知道我们的错误，我们可以改，我们的前面的路我们可以一直修改。 Tetapi berbeda dengan penyesalan akan keberadaan diri kita sebagaimana yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi berbeda dengan penyesalan akan keberadaan diri kita ini sebagaimana yang sudah Tuhan tetapkan. 但是我们真是有一种忏悔是，有一种后悔是不一样的，就是我们的存在是已经上帝定好的。 Penyesalan semacam ini di luar jangkauan kita. 这样的情况是我们无法去控制的，不是我们的能力。 Karena bukan kita yang menentukan kita lahir di mana, kita lahir sebagai suku apa, kita lahir dalam bentuk fisik seperti apa. 因为不是我们自己决定我们要活在哪一个家庭，活在哪一个国家，或者我们的形态要像什么，不是我们决定的。 Semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. 这全部都是已经上帝定好了。 Saudara, penyesalan seperti ini hanya akan membuat kita merasa diri kita ini tidak berharga dan akhirnya kita kecewa. 这样的后悔或者这样的遗憾的话，会让我们绝望，会让我们失望。 Dan akibatnya lagi hidup kita ini tidak akan berkembang, tidak akan bertumbuh. 然后这样的后悔的话，会让我们的生活，让我们的生命不会发展。 Karena kita merasa diri kita ini tidak berharga. 因为我们觉得我们自己没有价值。 Dan ujung-ujungnya kita juga akan menyalahkan Tuhan. 到尾的话，我们也是责怪了上帝。 Karena penyesalan dan ketidakpuasan akan keberadaan kita ini sesungguhnya adalah sebuah amarah kepada Tuhan yang kita anggap sebagai pribadi yang paling bertanggung jawab atas segala penyesalan dan ketidakpuasan yang kita alami. 因为这样的忏悔的话，就是我们对上帝，因为我们已识到了自己的错误和缺点，我们就是对上帝愤怒。 Tuhan, ini salah kamu. 上帝，这是你的错， Kamu yang membuat saya kecewa. 你让我失望， Kita menyalahkan Tuhan. 我们就责怪了我们的上帝， Kita kecewa kepada Tuhan. 我们失望了。 Dan akibatnya kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sesungguhnya punya rencana yang indah di dalam hidup kita. 到最后呢，我们就不能看到上帝美好的计划在我们的身上。 Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang baik 上帝已经预备好了很多的义工给我们， yang mau Dia lakukan, Dia mau kita lakukan di dalam hidup kita. 这些他所预备的东西，就是要让我们去行的。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， apa sesungguhnya kita ini? 我们到底是什么呢？ Siapakah sesungguhnya kita ini di hadapan Tuhan? 我们到底是谁呢？在上帝的面前，我们是谁呢？ Mari kita melihat dari perspektif
firman Tuhan tentang diri kita. 我们就 Apa 看 yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan tentang kita. 我们就看我们的圣经，神的话说人类是什么呢？ Mari kita baca di Efesus pasal yang kedua ayat 10. 我们来看我们的圣经，在以弗所书第2章第10节。 Hari ini ayat firman Tuhannya singkat saja, satu ayat saja. 今天早上的经文是很短，只有一节经文而已。 Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. 以弗所书第2章第10节， Saya akan membacakan kepada kita semua ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 以弗所书第2章第10节，这里对我们说，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。阿们。 Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姐 Tuhan 妹们， menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan dan maksud. 上帝创造了我们，不是只单单创造而已，可是他已经预备好了一些让我们要去做的，有他的意思。 Dia menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia yang dia ciptakan melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dia persiapkan sebelumnya. 因为在第10节这里很清楚的，他创造了我们，就是要让我们去做，去行善，就是叫他所预备的，叫我们去行。 Inilah pesan utama atau berita utama dari ayat yang ke-10 ini. 这就是重点，就是上帝要我们去做的。 Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya 所以，亲爱的弟兄姐妹们， keberadaan kita ini, 我们的存在 yakni bahwa kita lahir di keluarga apa, 就是无论我们出生在哪个家庭， kita lahir sebagai suku apa, 我们出生在哪个民族， kita dilahirkan seperti apa, 我们的形态是如何， semuanya itu memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia, 这一切都有上帝荣耀的目的， yaitu melakukan pekerjaan yang baik, 就是要行善， bukan melakukan pekerjaan yang jahat, 不是去做那个坏事， yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 不讨上帝喜悦的事。 Bahkan dikatakan bahwa Allah sudah memiliki planning atau rencana bagi pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya untuk saudara dan saya kerjakan. 这里也说了，就是神所预备叫我们行的，就是那个善事，就是那个义工。 Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita? 我们要怎样去行这些上帝所预备的善呢？ Ini pertanyaannya. 这是问题。 Kuncinya adalah kita harus mengerti, 最主要就是我们要明白， kita harus mengenal, 我们要认识， dan kita harus sadar siapakah diri kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan. 我们得要先知道我们到底是谁在上帝的面前。 Ya, kita harus sadar dulu, kita harus mengenal dulu siapa kita ini di hadapan Tuhan. 我们首先要知道我们是谁，我们在上帝的面前我们是谁。 Ketika kita menyadari betapa berharganya ya kita di hadapannya, 当我们知道我们有那样的宝贵在他的面前的话， betapa Dia itu mengasihi kita, 他何等的爱我们， maka kita akan hidup dengan penuh pengharapan. 那我们可以活做一个有盼望的一个生活， Kita akan hidup dengan penuh kegairahan dan tidak akan kecewa. 我们的生活就会有一个热情的生活，我们也不会失望。 Jadi pengenalan akan diri kita, apa yang Tuhan katakan tentang kita itu sangat penting. 所以我们首先要认识我们自己，上帝所对我们说的，就是一个很重要的一个事情。 Nah, hal pertama atau poin pertama yang harus kita sadari ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik 第一 yang 件事 sudah，Tuhan siapkan kepada kita. Hal pertama adalah 第一件事就是
Yaitu yang di ayat yang 10, di kalimat yang pertama dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. 就是在第10节上半段的，就是我们原是他的工作。 Yang harus saudara ketahui, saudara sadari bahwa kita ini adalah buatan Allah. 我们要知道，我们要了解，我们要明白，我们就是神所创造的。 Ada banyak pengetahuan tentang manusia, tentang asal usul manusia, Bapak Ibu. 在外面有太多人就是来观察，人是从哪里来的。 Ada yang mengatakan manusia itu dari kera yang berevolusi. 有人说人是从这些猴子进化的。 Ada juga yang mengatakan bahwa manusia dan kehidupan di dunia ini adalah sesuatu yang berasal dari luar angkasa yang datang ke bumi. 也有些人说人类是从这个外太空来到地球的。 Ada juga yang percaya bahwa seluruh kehidupan alam semesta ini terjadi secara alamiah, 也有人说， terjadi secara spontan. 也有人说这些宇宙万物所拥有的，就是它突然有的。 Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca tentang manusia? 但是刚才圣经所说的对人类所说的是什么呢？ Dikatakan di situ bahwa kita adalah buatan Allah. 这里说我们也是他的工作，在基督耶稣里造成的。 Jadi saudara dan saya bukanlah perubahan dari sebuah kera lama-lama jadi Edison, jadi yang lain-lain. 所以说，我们不是从这个猴子进化的，突然间从猴子变成了 Edison， 变成了我们，不是。 Atau saudara merasa saya ini hanya terjadi begitu saja secara alamiah, secara spontan. 或者大家觉得我们现在的存在就是突然间有的。 Tetapi saudara dan saya adalah buatan Allah. 但是我们要知道，我们是上帝所造的。 Saudara, buatan Allah yang ditekankan di sini adalah Allahnya, ya, 在这里我们 bukan 看到， manusianya. 是上帝，不是人的。 Allah yang menjadi sumber segala sesuatu, sumber dari kehidupan manusia itu. 就是上帝是我们的源头。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， seberapa besar nilai atau harga dari suatu barang bukan hanya ditentukan oleh kualitas atau spesifikasi dari barang tersebut. 一个东西它的价格是看不只单单看它的品质，也是要看它的完全的东西。 Tetapi juga sangat ditentukan oleh siapakah yang membuat barang tersebut. 也要看是谁所造的。 Bapak Ibu mengerti? 弟兄姐妹们明白吗？ Sebuah barang nilainya itu bukan hanya ditentukan oleh kualitas atau spesifikasi dari barang tersebut. 一个东西的价格呢，不是只单单看它的品质，或者看它的形状， Tetapi juga ditentukan oleh siapa yang membuat barang itu. 而是看这个东西是谁所做的。 Contohnya Bapak Ibu sekalian, 比如说我们 dulu saya pernah tinggal di Bandung. 之前我是在万隆， Di Bandung itu ada satu tempat yang namanya Cibaduyut. 在万隆那边有一个地方， Tempat itu adalah pusat industri sepatu, tas, dan barang-barang lain yang terbuat dari kulit asli. 在那边有制造商，他们就是做这个鞋子啦，这些包包，这些就是从真皮来做的。 Jadi saudara kalau ke Bandung suatu saat saudara ingin beli barang-barang dari kulit, saudara bisa ke Cibaduyut. 如果弟兄姐妹们去到万隆的话，你们想要买这些从皮做的这个作品的话，你们可以去那个基巴鲁那边去买。 Harganya itu sangat terjangkau. 它的价钱是可以买得到的。 Hanya dengan uang ratusan ribu saudara sudah bisa beli sebuah sepatu, sebuah tas yang terbuat dari kulit asli, ya, bukan kulit imitasi. 只用100多千的这个印尼盾，我们就可以买到这些鞋子啦，或者这个包包是真皮做的，不是假的。 Bukan hanya kulit asli, tetapi juga berkualitas.
不只单单是真皮做的，而是它的质量是好的。 Tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, 但是奇怪的， jika dibandingkan sebuah tas yang bermerek 如果用这个包包这个其他的包包来相比的话， yang bermerek LV ya. 就是这个 LV 的品牌的话， Bapak Ibu tahu LV? 弟兄姐妹们知道 LV 吗？ Saya rasa mungkin banyak di antara kita punya tas LV di rumah. 我相信我们大家在家里有很多这个 LV 的包包， Cuma nggak tahu itu LV asli atau LV KW. 不知道这个是真的 LV 或者是假的 LV。 Saudara, kalau dibandingkan dengan tas LV, 弟兄姐妹们，如果我们来比对这个 LV 的包包的话， harganya itu jauh sekali bedanya. 它的价格相差太大了。 Adalah sama-sama terbuat dari kulit, sama-sama berkualitas. 一样是从真皮来做的，一样是好的质量。 Tetapi kenapa bisa tas LV itu harganya bisa sampai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang sampai miliaran rupiah? 但是为什么它的价格会百千万的价格呢？是从同一样的真皮来做的。 Sedangkan tas yang ada di Cibaduyut di Bandung itu cuma ratusan ribu rupiah saja. 完了，在刚才的鸡巴杜那边的包包只有100多千就可以买 Kenapa 到， bisa begitu Bapak Ibu 为什 sekalian? 么相差会那么大呢？ Karena yang membuat tas LV itu mahal adalah nama besar 因为 dari si pembuatnya itu yang adalah seorang desainer top dunia. 因为这个 LV 的包包会那么的贵的话，就是因为这个所创作的这个人，他是一个很出名的一个人， Nama besar dari desainer top dunia, Louis Vuitton. 他就是在全国很出名的一个人， Itu yang membuat harga tas itu begitu mahal. 就是因为这个原因变成了这个 LV 的包包变得很贵。 Kalau seandainya sekarang saya membuat sebuah lukisan, 比如说现在我在做一个画画， kemudian saya ingin menjual kepada saudara dengan harga 5 juta rupiah. 然后我想把这个画卖给弟兄姐妹们，用500就是用5 juta 的钱卖给大家，大家想要买吗？ Pasti saudara akan pikir-pikir. 弟兄姐妹们一定去想一下， 100 ribu aja belum tentu saya mau. 100千我也不肯定去买， Masa kamu mau jual saya kasih saya 5 juta 更 rupiah? 何况是5 juta， Udah gila apa kamu? 是否你疯了吗？ Tetapi berbeda kalau ada seorang pelukis yang sangat terkenal, 但是不一样的，如果有一个画家，出名的画 dia 家， akan menjual kepada saudara. 如果他把他的画卖给 Saya rasa 弟兄姐妹 saudara pasti tidak akan ragu-ragu memberi dengan harga yang tinggi. 我相信弟兄姐妹们一定不会太犹豫的要去买这些画。 Padahal sama, lukisan dia dengan saya sama-sama indahnya. 一样，他的画和我的画是一样美，一样的美。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， saudara dan saya ini sesungguhnya sangat berharga karena kita ini adalah buatan Allah. 我和你就是太宝贵了，因为我们大家都是神所创造的。 Keberhargaan kita ini ditentukan oleh siapa yang menciptakan kita. 我们的价值，我们的价格，是从上帝，是谁创造了我们的？ Bukan ditentukan oleh keberadaan diri kita yang dilahirkan di mana, dilahirkan sebagai suku apa, dengan fisik bagaimana. Bukan itu yang menentukan keberhargaan kita. 我们的价值不是因为我们是出生在哪一个家庭，出生在哪一个民族，在哪一个国家的这个可以来衡量我们的价值的。 Bapak Ibu, bukankah Allah yang menciptakan kita itu? 弟兄姐妹们，是否上帝创造了我们的上帝？ Bukankah Dia adalah Allah yang lebih hebat, lebih mulia, lebih agung dari seorang Louis Vuitton? 他比这个 Louis Vuitton 更荣耀、更大吗？ Bukankah Allah kita adalah Allah yang lebih hebat, lebih mulia, lebih agung dari seorang pelukis atau seniman yang paling hebat di dunia ini?
我们的上帝也是比这个画家很出名的画家更大、更荣耀、更好吗？ Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini sungguh sangat berharga. 弟兄姐妹，其实我们真的很宝贵的。 Bapak Ibu, selain kita harus menyadari bahwa kita ini adalah buatan Allah, 除了我们知道、我们明白我们是神所创造的， kita juga harus tahu bagaimana Allah membuat kita. 我们也要知道神是如何创造我们的。 Kita harus merenungkan, mengenal bagaimana Allah membuat kita. 我们也要去思想神是如何创造我们的。 Bapak Ibu, dibuat di sini bukan seperti dibuat begitu saja, seperti Bapak Ibu mungkin buat kue atau buat apa di rumah sekedar yang penting jadi udah. 在这里创造的意思不是指单单随随便便造了一些东西，好像我们在家里做这些饼干，我们就做好了饼干就这样好了，不是。 Ketika kita membaca dibuat Allah, seperti biasa-biasa saja. 当我们读圣经的时候，就是好像上帝创造了我们，就是好像随随便便这样创造而已，不是。 Tetapi Bapak Ibu, di dalam terjemahan kitab King James versi bahasa Inggris, 但是如果我们好好的来查考这个圣经，就是英文版的，就是 King James 的版的话， dibuat Allah itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu adalah His workmanship. 创造的意思就是用他的手来造。 His workmanship. Workmanship. 就是用他的手来造的。 Workmanship di sini memiliki arti kemahiran atau kecakapan. 就是用他所 kemahiran atau kecakapan, artinya workmanship. 就是他就是所知道的，他所已经会做的东西去做的，去造的。 Saudara dan saya adalah hasil dari kemahiran atau kecakapan Allah. 我们就是神所造的，就是用他的形象去造的。 His workmanship bisa diartikan ketika Allah menciptakan manusia itu seperti seorang seniman. 就是当上帝创造了我们，他就是好像就是艺术家去造我们的。 Seorang seniman yang sedang mengeluarkan segala kemahiran dan kecakapannya. 就是一个艺术家，他就是用他的技巧，用他的思想去造的， untuk membuat sebuah karya seni yang akan disebut sebagai sebuah masterpiece. 就是用他的思想当他的技巧去想，去做了一个美好的一个东西出来。 Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan seperti seorang seniman yang sedang mengeluarkan segala kemampuan, kemahirannya, kecakapannya untuk menghasilkan sebuah karya yang disebut masterpiece. 所以大家可以去想，这个艺术家他就是用他的技巧，用他的思想来去想一下，要怎样去做一个东西，就是让人家看到一件很完美的东西。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， biasanya seorang seniman yang diakui 一个艺术家，一个厉害的艺术家， pastilah dia memiliki suatu karya 他的作品，他一定会有一个作品的， yang disebut sebagai masterpiece 就是他唯一的作品， di antara karyanya yang lain. 从他其他的作品。 Seorang seniman yang hebat, dia ada satu karya yang masterpiece, artinya yang paling hebat, yang paling menonjol di antara karyanya yang lain. 一个厉害的艺术家，他的身边一定会有一个唯一、一个重要、一个特别的一个东西的。 Kalau dia sudah punya itu, baru dia bisa dibilang seorang seniman yang hebat. 如果他已经有了这些唯一的作品的话，他就是被称赞了一个厉害的艺术家。 Dan untuk membuat sebuah karya yang disebut sebagai masterpiece,
但是如果要成为了一个突出的还是唯一的一个作品的话， tentu karya itu harus sangat indah, sangat luar biasa, dan tidak cukup sampai di situ, karya itu juga harus sangat unik, tidak boleh mirip dengan karya yang lain. 这个作品呢，它就是很特殊，就是跟其他人的作品是不一样的。 Saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， sebenarnya kadang kita meremehkan profesi seorang seniman. 其实呢，有 Di Indonesia ini kayaknya seniman itu kurang begitu dihargai. 有时候我们就是看别的这个艺术家，就是在意里我们就看别的这些艺术家。 Padahal sesungguhnya pekerjaan mereka itu sangat tidak gampang. 其实他们的工作不是很简单的一个工作。 Jadi saudara dan saya ini adalah masterpiece-nya Allah. 所以弟兄姐妹们和我就是上帝唯一独特的一个作品。 Saudara sadari itu, saudara dan saya adalah masterpiece-nya Allah. 弟兄姐妹们知道吗？你和我就是上帝所特殊一个作品。 Pada terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang lain, 在英文版的这些翻译， ada menggunakan kata handiwork. 有说到这个手工， Handiwork di sini artinya adalah buatan tangan, 就是用手去做的， karya seorang ahli. 就是一个厉害的艺术家做的。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， biasanya sebuah handiwork ya, 一个手工做的东西， atau sebuah handmade itu nilainya itu pasti lebih tinggi, lebih mahal daripada sebuah produk pabrikan. 一个手工做的作品产品，它的价格会比这些从这个制造商做的出来的价格更贵。 Berapa hari lalu saya lihat sebuah YouTube tentang sebuah mobil. 前天我在 YouTube 有看过一辆车， Mobil ini mereknya Rolls Royce. 就是这个 Royce 的这个车。 Mobil ini sangat mahal dan adalah mobil yang paling mewah. Ibaratnya kalau kamu benar-benar orang kaya, kamu benar-benar diakui orang kaya kalau kamu punya mobil itu. 这一辆车呢，就是在世界最昂贵的一个车。如果你们是一个富有的人，你们要被人家关注的话，我们就是要拥有这一辆车。 Saudara, mobil itu kok bisa begitu mahal, lebih mahal dari Mercy, lebih mahal dari BMW. 为什么这辆车会比这个 BMW 或者 Mercy 更贵呢？ Ternyata adalah bagian-bagian tertentu di dalam mobil itu dikerjakan secara handmade 因为 oleh seorang ahli. 因为在这辆车的身体里面，有些部分是用手工去做的。 Semua mobil Rolls Royce ada bagian-bagian tertentu. Kalau Bapak Ibu lihat di bodinya itu ada satu garis lurus dari belakangnya sampai ke depan di samping itu. Itu garis lurus itu bukan dikerjakan oleh mesin, tetapi dikerjakan oleh seorang tenaga ahli yang sangat hebat. Dia bisa menggaris garis lurus itu tanpa ada sedikit pun bengkok-bengkoknya gitu. 这辆车会贵的话，就是因为有一个艺术家，就是在这辆车所画的一个横线，就是他所用他的手工去画的，他没有，这是直的，没有歪来歪去的，所以变成了这一辆车很贵。 Ya, bukan hanya di situ, ada bagian-bagian yang lain juga dibuat secara handmade oleh tenaga ahli. 不只单单在他的身体而已，然后还有其他的部分也是用这个手工去做的。 Wow, Bapak Ibu, kita ini adalah handmade-nya Allah. 我们是上帝所造的。
Allah yang terlibat secara langsung, yang mendesain, yang membuat manusia. 是上帝亲手来造的，用他的手来做的。 Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Kejadian, ya pasal 1, pasal 2, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, makhluk hidup, manusia. 如果我们读圣经，在旧约就是创世纪第1章、第2章，我们看上帝如何来创造人啊，创造太阳这些东西的话， Dikatakan bahwa Allah berfirman, maka jadilah. 这里说神用他的话，然后就完全了，就变了，变有了。 Tetapi kepada manusia dikatakan bahwa dibentuk dari debu tanah. 但是讲到人类的话，他就是所用这个泥土来造人出来的， Dibentuk serupa segambar dengan Allah. 以他的形象来造人， Dihembuskan nafas hidup ke dalam 用 hidup. 他的气吹给我们。 Jadi seperti atau bagaikan seorang seniman yang sedang membentuk sebuah masterpiece-nya. 就是就好像刚才的艺术家，他就是创造了一个特殊的作品， Dengan tangannya, demikian juga Allah membentuk manusia dengan tangannya. 用他的手来造一个特殊的作品。我们的上帝也是一样，他就是用他的手来造我们。 Jadi manusia adalah handmade-nya Allah. 所以我们人就是上帝用他的手所造的。 Maka itu Daud menyadari itu, Daud begitu memuji memuliakan dia. 所以当大卫知道他是上帝所造的，上帝是用他的手造他的，他就是他每天的不断的赞美上帝。 Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 14, Daud berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. 在诗篇139章第13到第14节这里说：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已伏庇我。我要呈现你，因为我受造奇妙可为，你的作为奇妙，这是我心生知道的。” Semua ciptaan Allah pasti luar biasa, tetapi manusia jauh lebih luar biasa dari ciptaan yang lain. 上帝所创造的东西就是很特殊、很好的，但是人类是上帝亲手所造的，这个更特殊、更 Manusia dibuat 妙。 yang begitu dahsyat dan ajaib. 上帝是用他的思想、用他的形象去创造我们，更厉害的。 Mungkin saudara heran, saudara masih ragu bagaimana bisa saya ini dahsyat dan ajaib. 可能大家就是怀疑，为什么我可以说是一个很厉害呢？ Saya ini jelek, saya ini pendek, saya ini tidak pandai, saya ini selalu diremehkan orang. Bagaimana saya bisa orang yang dikatakan punya potensi? 我那么丑，我那么矮，我那么不好看，为什么人家会说，我是一个有潜能的人呢？有潜力的人呢？潜力的人呢？ Bapak Ibu, pandangan itu saya katakan adalah salah. 弟兄姐妹们，如果你这样想的话，这是错的。 Dan apapun pandangan atau perkataan orang lain tentang saudara juga tidak penting. 无论别人怎样说我们，这些都不重要的。 Yang paling penting adalah apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang saudara dan saya. 最重要的就是上帝如何说我们，也是圣经如何说到我们。 Saudara dan saya sungguh berharga karena kita ini adalah bukan ciptaan yang biasa. 你和我就是一个很特殊、一个很特别的作品，因为我们是神所造的。 Kita ini adalah masterpiece-nya, His workmanship. 我们就是上帝唯一用他的手去创造的东西作品。 Jadi itu poin pertama yang harus saudara sadari tentang bagaimana supaya saudara bisa melakukan
pekerjaan yang baik, yaitu saudara, ini adalah buatan Allah yang sungguh luar biasa. 这就是第一点，我们如何要去做善，我们如何要去行善，上帝所预备好让我们去做的事情。 Poin yang kedua yaitu dikatakan di ayat yang ke-10 tadi juga, di kalimat yang kedua, yaitu bahwa kita diciptakan di dalam Kristus. 然后第二个关键呢，就是刚才我们所读的以弗所书第2章第10节的下半段，就是为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Dikatakan diciptakan di dalam Kristus Yesus. 对不起，是在基督耶稣里造成的。 Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dikatakan di situ bahwa di dalam Kristus itu kita adalah ciptaan yang baru. 我们来看一下哥林多后书第5章第17节，这里说什么呢？看一下。 这里说，若有人在基督里，他就是新造的人了。 Bapak Ibu, jadi sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bukan hanya buatan Allah. 所以我们大家相信上帝的人，我们不只单单是上帝所造的， Karena setiap manusia itu adalah buatan Allah. 因为全部的人是上帝所造的嘛。 Terlepas daripada apakah dia percaya kepada Yesus atau tidak, dia adalah buatan Allah, dia adalah masterpiece-nya Allah. 无论他是相信上帝或者不相信上帝的，他就是上帝所用他的双手去造最特殊的一个作品。 Tetapi hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus yang akan disebut sebagai ciptaan yang baru. 但是唯一就是对这些我们相信上帝的人才可以称呼作新造的人。 Dan penciptaan di sini maksudnya adalah penciptaan manusia baru di dalam roh. 这就是新造的意思，就是在他的灵所造的一个新造的人， Bukan diciptakan ulang, ya. 不是重 Secara 造， fisik saudara diciptakan ulang. 而不是从我们就是我们的形态我们这些一些东西，上帝就在造了一些，不是重造，不 Saudara 是 jangan 不是这样的意 berpikir, 思。 wah, saya mau percaya Tuhan Yesus, mana tahu saya jelek jadi cakep gara-gara percaya Tuhan Yesus. 所以千万大家不要有误解的观念，就是说，哎呀，我要快快相信上帝，因为如果我相信上帝的话，我这样丑的人，等一下上帝又造了新的一个人，变成英俊的人，不是这样 Saudara, 的 maksudnya 说法 adalah。kita diciptakan sebagai manusia yang baru di dalam roh. 这个意思就是在我们灵里面造了一个新的人。 Inilah keunikan, ya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 这就是唯一最特别的，我们相信上帝的人和这些还没相信的人的这差别都不一样。 Jadi bisa dikatakan sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengalami 2 kali ciptaan. 意思就是说，我们人呢，如果相信上帝的人呢，就是我们有2次被创造。 Yang pertama tadi dibuat oleh Allah, yang kedua diciptakan sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. 第一，刚才我们就是说了，上帝用他的双手造了我们，然后第二呢，就是上帝造了一个新的人，在我们在灵里面造了一个新的人。 Diciptakan 2 kali ini bukan berarti buatan yang pertama itu tidak baik, gagal. 意思不是说第一个的所造的不是一个失败的作品，不是。 Tetapi firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan baik ketika Tuhan Yesus, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Dia berkata semuanya baik. 因为在圣经旧约里面已经在创世纪里面已经说好了嘛，上帝所创造的一切万物就是好的。 Tetapi diciptakan 2 kali karena ciptaan yang pertama itu sudah dirusak oleh dosa. 第二次造的意思就是因为第一次的造， Ciptaan yang pertama itu sudah dirusak oleh dosa. 已经被这些罪给污染了。
dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 就是我们人类所做的这些罪恶。 Sehingga di ayat yang pertama di Efesus pasal 2 Paulus katakan bahwa dahulu kita ini sudah mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. 所以为什么以弗所书这里面有说了，以前我们已经因为罪我们死了。 Dosa merusak manusia sebagai ciptaan Allah yang baik. 这个罪呢，就是让我们破坏了我们和上帝的一个亲密的关系。 Dosa merusak hidup kita. 罪也破坏了我们的生活。 Di mata Tuhan kita tidak lagi hidup sebagaimana yang Allah inginkan. 在神的眼中，我们活着不是符合上帝的旨意的。 Tetapi kita ini sudah dianggap mati. 我们在上帝的眼前，我们就死的人了。 Seperti orang mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. 就是好像死期的人，他就是不能做什么东西的。 Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita ini seperti dibudak oleh dosa. 我们不能做什么东西了，因为我们已经成为罪的奴仆。 Seperti orang mati yang juga semakin hari tubuhnya semakin membusuk. 好像一个死人，他死的时候，就是过了几天，他就会臭。 Demikian juga hidup kita akan semakin jahat, ya, semakin tidak bermoral. 我们的生命也是一样，我们就会活着一个，我们每天的生活就是活着一个不好的行为。 Hidup kita akan semakin kotor karena kita ditawan, kita menjadi budak dari dosa. 因为我们成为这些罪恶的奴仆。 Dan konsekuensi dari semua ini adalah kita akan menerima murka, kita akan menerima hukuman Allah akibat dari dosa yang kita lakukan. 然后结果什么呢？结果我们就是上帝就会发怒，就是惩罚了我们。 Tetapi karena anugerah Allah, karena kasih Allah, 但是因为上帝的恩典、上帝的爱， manusia yang sebagai masterpiece-nya dia akan hidupkan kembali. 我们人类就是他所唯一特殊的一个作品，我们将会复活。 Yang telah rusak, yang telah mati oleh dosa, Tuhan akan hidupkan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 已经损坏了这些，上帝将会创造一个新的，让我们可以变成了一个新造的人。 Bapak Ibu, penggunaan kata diciptakan dalam Kristus dalam bahasa Yunani-nya adalah tizo. 这里说上帝所新造的人，在 Bahasa Yunani-nya tizo. 就是 tizo 的意思。 Tizo ini sama artinya atau sejajar dengan kata bara, ya, dalam bahasa Ibrani di dalam Kejadian tentang penciptaan. 就是在这个希伯来文呢，也是一样，同样的，就是讲到这个创造的， yang artinya menciptakan. 就是创造的意思。 Dan kedua kata ini hanya digunakan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. 然后这两个字呢，就是上帝用在上帝的里面，就是上帝创造的。 Artinya di sini bahwa dalam proses penciptaan benar-benar hanya dilakukan oleh Allah tanpa ada sedikit pun campur tangan dari manusia atau apapun. 意思就是说，在上帝创造人的时候，就是单单只有上帝一个人来创造这些东西，也不是没有参与到这些人类还有其他的东西来创造人类。 Jadi artinya ketika kita diciptakan di dalam Kristus sebagai manusia, sebagai ciptaan yang baru, itu benar-benar adalah hasil karya Allah tanpa sedikit pun ada usaha atau campur tangan dari diri kita sendiri. 意思就是说，当上帝创造新的人的话，就是没有关系到我们人类或者其他的东西来影响的，就是上帝本身亲手来去创造一个新的人。 Makanya di ayat yang sebelumnya dikatakan Paulus bahwa semuanya itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah, bukan hasil usahamu. 所以使徒保罗就说了，这些不是我们所做出来的，
Karena itu jangan memegahkan diri. 所以我们在我们的生活里面没有东西可以夸的。 Dan untuk menjadi ciptaan yang baru tentu ada harga, ada bayaran yang harus dibayar mahal. 要做一个新造的人的话，我们就有一个代价要去付的。 Dan bayarannya tentu adalah nyawa, darah Tuhan Yesus sendiri sebagai bayarannya. 就是耶稣基督的身体，就是保证了我们这些人。 Tuhan Yesus menjadi tumbal bagi hukuman, bagi murka Allah karena dosa-dosa kita. 就是耶稣基督，他就是代替了我们死在十字架。 Jadi Bapak Ibu, inilah keistimewaan atau keunikan bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu mereka disebut sebagai ciptaan yang baru di 这 dalam 就是唯 Kristus. 一最特殊的，就是最特别的，就是为什么我们相信上帝的人，就成为了一个新造的人。 Dan saya percaya ketika kita diciptakan baru di dalam Kristus, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang baru, yang luar biasa. 我相信，当我们成为上帝新造的人的话，在我们的生活里面一定会有其他的恩典、恩惠在我们的身上。 Karena Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif. 因为我们的上帝是很特殊的一个上帝，很特别的 Jadi 一个 poin 上 yang 帝。 kedua Bapak Ibu, bahwa kita harus menyadari sebagai orang percaya kita diciptakan baru di dalam Kristus. 所以我们要知道，我们要了解，在基督耶稣里造成新造的一个人的。 Dan hal yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kita ini akan melakukan pekerjaan yang baik. 然后第三方面呢，就是我们要叫我们行善。 Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi ciptaan baru, 相信基督的人，在他成为新造的人， maka Tuhan akan merancang menyiapkan sebuah pekerjaan yang baik yang akan dilakukan orang yang percaya kepada Dia itu. 上帝就会预备这个行善的就是会预备一些义工让我们去行的。 Bapak Ibu, pekerjaan yang baik yang akan kita lakukan nanti bukan sebagai syarat bahwa kita akan menerima keselamatan. 我们人相信上帝的这些的人呢，行善的不是代表着我们得救，直到我们可以得救，不是。 Tetapi karena kita sudah diselamatkan, oleh karena itu kita melakukan pekerjaan baik. 但是因为我们已经得救了，所以我们要去行善。 Tadi urutannya dibuat oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus, baru melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bukan terbalik-balik ya, Bapak. 所以不要倒反。第一，刚才我们是上帝造的；第二，我们被造新的人；然后第三，我们去做这个行善。 Pekerjaan yang bagaimana, Bapak Ibu? 怎样的行善呢？ Apa maksudnya saya akan mendapatkan satu pekerjaan dengan gaji yang besar? 这里说了义工，是否等一下会得到一个工作，会得到一个高的工资呢？ Bapak Ibu, pekerjaan yang baik itu di sini bukan soal materi, bukan soal kehidupan sehari-hari atau kebutuhan apa kehidupan kita sehari-hari, bukan soal itu. 义工在这里的意思不是我们现在所做的工作啦，这些东西不是。 Tetapi suatu pekerjaan yang bernilai kekal, ya. 而是这个义工呢是永恒的价值。 Suatu pekerjaan yang ketika saudara lakukan, saudara akan merasa begitu kagum kepada Allah. 就是某件事，当我们去做、我们去行的时候，我们就觉得我们对上帝很骄傲。 Ketika saudara bisa melakukan pekerjaan itu, saudara akan merasa begitu kagum, begitu bersyukur kepada Allah. 我们将会，当我们做了这件事情的话，我们就会感觉到我们很感恩上帝，我们很骄傲于上帝。 Kok bisa saya melakukan pekerjaan itu? Kalau dipikir-pikir, saya yang seperti ini, saya yang dahulu itu rasanya tidak mungkin saya bisa melakukan itu. 我们就会感到，我这样的人如何可以这样去行这个东西呢？ Jadi pekerjaan seperti itu yang saudara rasakan
Kalau saudara sungguh-sungguh sebagai manusia ciptaan baru di dalam Kristus. 就是这样的义工，我们将会去行。当我们成为新造的人， Saya percaya banyak pekerjaan yang baik yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan banyak perkara-perkara yang besar 我相信 bersama dengan Tuhan. 我相信当我们与上帝同在的时候，我们将会去行很多很多的奇事，很多很多的这个义工。 Dan pekerjaan yang kita lakukan ini tujuannya yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. 他的目的就是我们做这个义工的目的就是我们要荣耀我们的上帝。 Inilah tujuan hidup sesungguhnya dari seorang yang ditebus oleh Tuhan, yaitu hidup kita, pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 这就是上帝的目的，创造了我们，就是我们去做义工来荣耀他。 Sebuah masterpiece tidak diciptakan untuk kemuliaan masterpiece itu. 一个东西已经创造了这些东西，不是要荣耀他。 Tidak diciptakan untuk kemuliaan masterpiece itu. 而不是他创造了这个作品，不是荣耀了这个作品， Tetapi dia diciptakan untuk nama baik dari penciptanya itu. 而是他被创造就是要荣耀这个所造的这个人。 Saudara, kalau saudara dan saya masih hidup hanya untuk kepentingan, untuk kemuliaan, untuk kesenangan diri kita sendiri, 所以，如果我们现在被创造了，然后我们要荣耀我们自己，去做自私的东西，就是顾我们自己的东西的话， maka itu artinya saudara belum sadar bahwa saudara itu adalah masterpiece-nya Allah. 这就代表着我们还不明白，还不了解，我们是上帝所造的人。 Saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. 我们是上帝所新造的人。 Jadi melakukan pekerjaan baik itu artinya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. 所以行善的意思就是我们活着来荣耀我们的上帝。 Ketika kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pun akan mengalami sukacita yang luar biasa yang tidak bisa yang diartikan, yang tidak sama seperti ketika kita mengerjakan hal-hal dunia kita. 当我们行善的时候，我们荣耀上帝的时候，我们就会有一个特别的感受，就是特别的感觉，我们从来没有想过的这个感觉，就是很喜乐的一个东西。 Kalau Tuhan senang, Tuhan bersukacita dengan pekerjaan kita, otomatis kita pasti akan bersukacita. 当上帝喜悦的话，我们所行善的这些东西，上帝所已经讨上帝喜悦的话，突然就是不知不觉的话，我们自己也感觉到了这个喜乐。 Jadi itu hal yang ketiga, yaitu kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. 就是第三个方面，就是刚才说的，上神所预备叫我们行善。 Dan hal yang keempat yaitu Allah telah mempersiapkan sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. 然后第四方面就是在最下半的，就是神所预备叫我们行的。 Allah telah mempersiapkan sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. 上帝已经预备好了，使到我们可以去行。 Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa pekerjaan baik yang akan dikerjakan oleh kita sebagai orang percaya itu sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. 我们要相信，我们所要行的善呢，上帝早已经预备好了给我们。 Jadi saudara, sesungguhnya kita ini tidak perlu pusing-pusing. 所以我们就不用去想东想西要去做什么了。 Bingung setelah percaya Tuhan Yesus, setelah menjadi ciptaan baru, bingung mau melakukan apa untuk Tuhan. 我们就不知道我们要去做什么事。当我们已经被创造了一个新的人，我们就不知道要去干什么，要做什么。 Sesungguhnya sudah Tuhan persiapkan, dikatakan ya. 其实上帝早已预备给了我们了。 Allah sudah mempersiapkan untuk hal-hal yang harus kita lakukan. 神已经预备好了，我们要去做什么事，已经预备好了。
Pertanyaannya adalah hanya apakah kita bersedia, kita mau melakukannya atau tidak. 问题就是是否我们愿意要去行呢？ Ketika saudara berkata, saya mau melakukan Tuhan apa yang sudah Engkau siapkan kepada saya, 当我 maka 们说 Tuhan pasti akan membuka jalan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan. 当我们说神啊，我愿意去行你所吩咐的，那时候上帝就会上帝就会用他的大能来帮助我们。 Karena pekerjaan baik yang akan kita lakukan itu adalah pekerjaannya Dia, 因为我 bukan 们 pekerjaan kita. 因为我们所要做的这个义工呢，是上帝要做的，不是我们所要 Itu 做 ada 的。我们做 pekerjaan 的， Tuhan, bukan pekerjaan kita 这是上 sesungguhnya. 帝做的嘛，不是我们嘛。 Masakan Tuhan tidak turut campur tangan, tidak bekerja di dalamnya. 如果上帝的义工，难道上帝不会亲手来帮助吗？ Sebagai pencipta, 成为一 sebagai 个创造， atasan kita, 成为我们 sebagai 的领 bos 袖， kita, 成为我们的老板， Tuhan pasti akan tidak membiarkan kita bekerja sendirian. 上帝一定不会偏向我们，让我们自己去做的。 Itu saudara harus sungguh-sungguh percaya dan yakin. 所以，我们弟兄姐妹们，我们要千万要相信这件事。 Saudara, jadi jangan pernah kita lupa bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Allah. 所以，千万不要忘记，我们是神所创造唯一特殊的一个作品， Kita adalah miliknya. 我们是属于他的， Kita dibuat oleh tangannya. Kita adalah handmade-nya Allah. 我们是上帝亲手用他的手来造的。 Kita ini begitu dahsyat, begitu ajaib kejadian kita. 我们被造的是一个很奇妙的一个事情， Dan kita diciptakan baru di dalam Kristus. 然后我们也 Jadi 被， ciptaan yang baru yang akan diperlengkapi dengan karunia yang baru. 然后我们也被造为一个新造的一个人，然后在我们里面也预备好了其他的 Untuk 恩典， melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. 直到我们可以去行这个善，这个行这 Saudara, 个义工。 akhir mari kita menyaksikan satu buah video. 我们来看一个视频， Kalau kita lihat video ini, mungkin saudara pernah lihat. 可能大家已经看过了这个视频。 Waktu kita lihat video ini, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin orang seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan. 当我们看了这个视频，我们就会想到，这上帝怎样会使用这个人呢？ Orang seperti ini seharusnya hanya jadi beban bagi orang lain. 这样的人，他就是成为他别人的负担的。 Orang seperti ini seharusnya tidak memiliki masa depan. 这样的人，可能他不会有将来的。 Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai orang ini. 但是我们要看这个人，上帝如何来使用他。 Mari kita saksikan bersama-sama. 我们一起来看。 I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is waiting for other people to come down. Here I come, and they're freaking out. They're like, and I was so tempted to look at myself and go, "What happened?" You know. There were times where I sort of looked at my life and thinking, "Well, I can't do this and I can't do that." And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I would help. What I'm seeing in life are just a couple of key principles. And the first thing that I'm seeing is to be thankful.
It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient, beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh video singkat ini. 感谢神，我相信我们大家就是被刚才我们所看的影片被祝福了。Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起来祷告。Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. 天父，我们非常感恩，非常感谢你。 Ampunilah kami jika selama ini kami tidak menyadari bahwa kami ini adalah mahakarya yang agung dari Engkau Tuhan. 求你怜悯了我们，因为我们有时候觉得我们不知道我们是你所创造的一个人。 Kami hidup serampangan, kami hidup sembrono. 我们活着就是不符合你所喜悦， Tidak berkenan di hadapan-Mu 不 Tuhan. 讨你喜悦。 Ampunilah kami Tuhan. 求你怜悯我们。 Biarlah mulai hari ini kami benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru. 直到从今我们可以活作成为一个新造的人。 Kami mau melakukan perkara-perkara yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan siapkan kepada kami. 我们要去行你已经预备好的这个义工，让我们要去做的去行。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari. 感谢你今天早上的圣经告诉了我们， Dalam Engkau yang menguatkan dan memberkati setiap kami ya Tuhan. 知道你给我们有这个能力祝福我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告，我们感恩。 Amin. 阿门。 Oke, saya rasa kita semua diberkati oleh firman pada pagi hari ini. Amin semuanya. Yang diberkati.